Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala man wa aslafna salihin wa bi anna Allah yanawwiru qulubana wa qawalibana ma'at tuqa wal huda wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil Islam wal iman bila mihnati wal imtihan bihaqqi sayyidi waladi adnan wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah, pada petang ini kita teruskan bacaan risalah untuk kaum muslimin. Dan kali terakhir kita masih lagi pada perenggan ke-9. Perenggan ke-9 yaitu bila mana disebut di sana tentang kebudayaan barat. Sambung baca di sini. Meskipun agama Kristian telah mencuba berdaya usaha menitik beratkan masalah keyakinan mengenai Tuhan, akhirat, dan akidah-akidah asasi agama seperti yang tersebut, namun cinta melulu kepada kekuasaan dunia yang melahirkannya telah memaksa agama itu mengendahkan serta melayani bisik pujukan hasrat duniawi jua. Dan dalam sejarah perkembangannya di Eropah dari zaman Konstantin terus hingga ke zaman sesudah terbitnya Islam, ketua-ketua gereja Kristian senantiasa berusaha untuk merebut kekuasaan duniawi sambil meniru-niru cara hidup serta adat istiadat keagungan golongan raja-raja dan sistem feudalnya. Oleh kerana jiwa barat itu sedari zaman Yunani terus ke zaman Romawi dan zaman kedaulatan bangsa-bangsa Eropah tetap berdasarkan kepada kebendaan dan keasyikan hidup duniawi melulu, dan oleh kerana ajaran-ajaran akidah-akidah agama Kristian itu sendiri lemah dan kabur serta penuh dengan kesangsian, maka unsur-unsur keyakinan dan akidah-akidah mengenai hal-hal ruhaniyah agama itu semakin lama semakin lemah merosot. Apatah lagi apabila ilmu pengetahuan sains dan lain-lain unsur akliyah yang dibawa masuk oleh Islam mulai merangkum, merajalelai jiwa dan fikiran barat. Baik. Jadi diceritakan di sini tentang, sekiranya kita ingat, semalam kita telah bahaskan tentang pertamanya bahawa tamadun barat atau kebudayaannya itu adalah merupakan hasil warisan yang dipupuk dari kebudayaan Yunani kuno. Dan kita telah ceritakan sedikit tentang kebudayaan Yunani kuno ini, bahawa mereka pada asalnya mempercayai akan dewa-dewa yang mengediami gunung Olympus itu, yang mana para penyair memiliki kedudukan yang tinggi dalam menterjemahkan pandangan alam itu, sehinggalah apabila kerosakan berlaku dalam agama mereka, pegangan mereka itu, akhirnya timbullah zaman falsafah. Yakni zaman falsafah itu adalah apabila mereka mula merenung, memikirkan sendiri tentang betapa agama yang diwarisi secara turun-temurun itu tiada bertepatan dengan tuntutan akal. Lama-kelamaan, sesudah zaman kejatuhan golongan Yunani kuno, iaitu apabila mereka ditakluki oleh Imperatoria Roma yang semakin berkembang, giliran Rom pula yang menyerap daripada kebudayaan Yunani, yang mana diserap di sana dasar-dasar falsafah, ya, kenegaraan, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kesenian. Jadi bila sampai zaman Rom tadi yang dikembangkan warisan itu sehingga dia menjadi kuasa besar dalam dunia, adalah berlaku serempak juga dengan pengenalan agama Kristian ke wilayah Eropah ataupun ke Rom di Itali. Iaitulah agama Kristian, agama yang pada asalnya merupakan bahagian daripada agama Yahudi, iaitu agama orang-orang Yahudi, yakni agama Bani Israel, yang mana ajarannya tadi telah dikembangkan demi untuk disebarkan kepada Eropah. Dan kesan daripadanya bila mana dia berpindah daripada Rom ke Rom di Itali, telah berlaku pengambil alihan nasib agama itu sebagai falsafah hidup bangsa Eropah. Tapi bila mana merujuk kepada zaman Rom tadi, iaitu lebih kurang
3 atau 400 tahun sesudah Masihi. Ya, disebut di sini tadi tentang peranan Konstantin. Ya, Konstantin asalnya merupakan raja yang beragama dengan agama orang-orang Rom lah. Itu agama pagan. Dan satu hari dikatakan beliau bermimpi bertemu Nabi Isa alaihi salam, dan kemudian membuat keputusan untuk memasuki agama Kristian. Tetapi masuknya beliau ke dalam agama Kristian itu meninggalkan kesan juga terhadap akidah agama Kristian, kerana council di Nicaea misalnya pada tahun 325, ya, didapati bahawa beliau merupakan juga yang memutuskan apakah sifat oknum Isa itu, ya, selaku anak Tuhan, dan lain-lain dasar-dasar etikad yang menjadi pegangan golongan Kristian. Pada masa yang sama, Konstantin yang merupakan seorang imperator, seorang maharaja waktu itu, juga telah memperkembangkan, ya, telah membangunkan sistem gereja Kristian itu, agama Kristian, sehingga ia menjadi suatu kuasa di atas muka bumi ini. Iaitu pertamanya dipindahkan akan beberapa harta yang dahulunya milik katalah tempat-tempat ibadat, ibadat orang-orang pagan waktu itu, dijadikan hartanya sebahagian daripada hak milik gereja. Dan begitulah, ya, dari sejarah perkembangannya, apabila kita perhatikan jatuhnya Imperatoria Roma, yakni hasil daripada desakan dan gerombolan taklukan daripada orang-orang biadab daripada barat itu, berlakulah yakni keadaan di mana gereja Kristian waktu itu telah terbentuk sebagai sebuah hierarki, terbentuk sebagai sebuah organisasi yang menyerupai sistem keduniaan, iaitu sistem kerajaan, meskipun dia terdiri daripada padri-padri, ya, terdiri daripada orang-orang gereja. Dan ada pulanya ketika zaman-zaman yang mana gereja itu menjadi satu-satunya punca peradaban di barat. Ini kerana mereka lah yang masih mengekalkan cara hidup adat istiadat Rom, kebolehan membaca dan sebagainya. Dan ada kalanya juga sistem pendidikan itu menjadi monopoli pihak gereja. Jadi mereka menjadi penerus kepada kebudayaan Rom. Dalam pada itu sebenarnya mereka telah menerima kesan-kesan daripada pandangan alam, pandangan hidup, falsafah dan lain-lain aspek yang melunturkan akidah yang sememangnya daripada asal tidak memiliki mandat ataupun pengesahan untuk disebarkan sebegitu rupa, sehingga akhirnya dilunturkan, dicairkan, yang apabila gereja itu semakin hari semakin berkuasa, semakin besar kita katakan hartanya, maka akhirnya dia menjadi godaan untuk sebahagian daripada ketua-ketua gereja itu, ya, untuk merebut kekuasaan duniawi sambil meniru-niru cara hidup serta adat istiadat, keagungan golongan raja-raja dan sistem feudalnya. Jadi bila tamat ataupun bila zaman kejatuhan Rom itu sudah hampir pasti, kepimpinan barat diambil alih oleh golongan yakni Eropah tadi, ya, bangsa suku Jerman, suku-suku lain daripada barat itu, yakni orang-orang Eropah. Pada kala itu pun pihak gereja masih tetap lagi dengan keutuhannya, dan raja-raja yang mula timbul di kalangan orang-orang Eropah itu menghormati hak gereja. Jadi dia seakan-akan menjadi kuasa yang mengimbangi kuasa raja-raja ini. Dan tak boleh dinafikan bahawa pihak gereja sememangnya apabila memiliki peluang akan mengambil, bila diberi peluang akan menggunakannya untuk mencampur aduk dalam hal ehwal kenegaraan. Belum lagi dikira pengukuhan sistem kekuatannya itu tadi, sehinggalah dia menjadi sebuah organisasi yang bersifat keduniaan, meskipun ciri-ciri keagamaan itu masih tetap terdapat di kalangan mereka.
Jadi itulah dikatakan bahawa jiwa barat itu, ya, dalam pada gereja memainkan peranan tadi, ya, penyebar faham agama dan penyebar pendidikan dan sebagainya. Jiwa barat, ya, yang ini masyarakat sekular itu, ya, sememangnya daripada zaman Yunani, Romawi dan terus ke zaman kedaulatan bangsa-bangsa Eropah masih lagi tetap berdasarkan kepada kebendaan dan keasyikan duniawi melulu. Jadi maksudnya memanglah pihak gereja merupakan punca kepada hidup keagamaan orang barat. Tetapi orang-orang barat itu pada rata-ratanya masih lagi berterusan dalam keadaan sekular mereka. Ini kerana keagamaan itu sebagai sebuah cara hidup agak terbatas apabila mereka tidak seperti agama Islam memiliki syariah yang lengkap, ya, lengkap dengan muamalahnya, dengan sistem perundangan yang merupakan bahagian daripada syariah, lengkap juga dengan i'tiqad yang jelas berkenaan hakikat alam semesta dan sebagainya. Maka agama Kristian yang tidak memiliki semua sisi-sisi tadi yang disebutkan, wajah-wajah yang tadi disebutkan, terpaksa menyerapnya daripada kebudayaan setempat, yang akhirnya melunturkan lagi pengaruh agama itu terhadap masyarakat. Dan tambahan pula penuh dengan kesangsian. Maka unsur-unsur keyakinan dan akidah-akidah mengenai hal-hal ruhani agama itu semakin lama semakin lemah merosot. Apatah lagi apabila ilmu pengetahuan sains dan lain-lain unsur akliyah yang dibawa masuk oleh Islam. Jadi bila timbul zaman Islam, bila timbul zaman Baghdad, zaman Cordova dan lain-lain pusat keilmuan Islam, maka ilmu pengetahuan sains dan juga lain-lain unsur akliyah termasuklah ilmu mantik dan juga hujah-hujah ilmu kalam itu, ya, apabila dimasuk mulai merangkum merajalilai dan fikiran orang barat sehingga digunakan hujah-hujah tadi itu untuk bahkan lebih melemahkan lagi kekuasaan gereja terhadap tamadun barat. Jadi kebudayaan barat itu telah menggunakan hujah-hujah ilmu pengetahuan bagi menafikan ajaran-ajaran karut agama Kristian dan telah menganjurkan semula kepada dirinya falsafah hidup yang memungkirkan keistimewaan agama dalam masyarakat serta menggugat kewibawaannya dan mendirikan sebagai gantinya kewibawaan falsafah dan keistimewaan manusia dan dunianya serta cara-cara meninggikan lagi indera kesedapan manusia menikmati dunia ini. Ya, ini yang disebutkan zaman kelahiran semula, zaman Renaissance. Renaissance adalah apabila orang-orang barat itu menemukan semula sumber-sumber kehidupan mereka sebelum zaman agama Kristian. Yakni mereka menemukan sumber daripada sumber Latin dan juga sumber Yunani, yakni sumber Greek. Yakni yang mencarakan kehidupan berdasarkan falsafah hidup humanisme. Yakni sebelum pengaruh gereja itu, sebelum pengaruh agama Kristian. Dan mereka terus-menerus mengembangkan, ya, cara kehidupan ini, ya, iaitu kehidupan yang memungkirkan keistimewaan agama dalam masyarakat serta menggugat kewibawaannya. Rata-rata daripada mereka mula lebih gemar, ya, membaca karangan-karangan filsuf-filsuf seperti Plato dan Aristotle, ya, membaca karangan-karangan negarawan seperti Cicero, ya, dan pakar-pakar dalam bahasa Latin dan sebagainya yang mereka nikmati lebih lagi daripada golongan agamawan, ya. Jadi digantikan agama itu, ya, dengan kewibawaan falsafah dan keistimewaan manusia dan dunianya serta cara-cara meninggikan lagi indera kesedapan manusia menikmati dunia ini. Tambahan pula itu merupakan zaman yang mereka mula menemukan beberapa kawasan baharu dalam dunia, yakni zaman yang mana mereka mulakan pelayaran mereka. Jadi mereka telah bertemu dengan gaya hidup yang berbeza daripada cengkaman pihak gereja tadi. Dan bila terbukanya pemikiran mereka itu, maka semakin menguncuplah peranan gereja dalam membentuk pemikiran masyarakat setempat. Tambahan pula sudah timbul golongan pemikir baharu yang menggantikan peranan gereja selaku monopoli dalam budaya ilmu. Iaitulah timbulnya kerjasama yang baik, yang rapat di antara waktu itu kapitalis-kapitalis awal, ya, venture kapitalis, pelabur-pelabur dan juga the Renaissance man, itu orang-orang
zaman Renaissance yang memiliki banyak minat-minat yang pelbagai dalam aspek-aspek keilmuan, dalam aspek-aspek intelektual dan sebagainya. Jadi timbul maksudnya minat masyarakat itu dalam mengembangkan ilmu pada kadar peribadi dan pada kadar masyarakat mereka, yang mana mereka cuba kembangkan di sebalik di samping peranan gereja tadi yang semakin dilihat sebagai mengekang perkembangan akliyah mereka. Dan kita dapat perhatikan ini pertembungan di antara gereja dan para filsuf tabi'i, ya, seperti Galileo dan sebelumnya Giordano Bruno, Nikolai Copernicus, yang mana mereka dalam pada mengejar kesimpulan-kesimpulan dalam falsafah tabi'i, bila mana mereka sedang mengaji tentang alam tabi'i, yang mana misalnya Nikolai Copernicus membaca daripada ataupun mengaji daripada hasil kajian ulama kita seperti Ibn Shatir dan lain-lain ulama-ulama dalam bidang ilmu falak, maka timbul dalam fikiran mereka bahawa mungkin pihak gereja ini sedang cuba menjadikan kebenaran itu terselindung. Jadi itulah maksudnya falsafah humanisme yang berkembang di sebalik penguasaan gereja yang semakin meluas kerana kerana gereja waktu itu telah menjadi sebuah sistem hierarki yang semakin efisien. Jadi dalam pada itu sebenarnya ada sebuah tamadun sekular yang sedang berkembang pada peringkat underground, tetapi pada pihak pemikiran mereka semakin hari semakin jelas, semakin nyatalah falsafah humanisme itu. Ya. Baik. Falsafah hidup yang lambat laun muncul akibat pergolakan nilai abad pertengahan di Eropah itu ialah suatu faham, pandangan hidup sekular yang biasa digelar dengan nama humanisme, iaitu suatu falsafah yang bertumpukan kepada manusia. Yakni faham humanisme ini mementingkan hanya dasar keistimewaan kemanusiaan dan keduniaan serta kebendaan dan tidak meletakkan agama dan ajaran-ajaran serta kepercayaan ketuhanan sebagai yang utama dan penting selain daripada menjadi alat bagi kesejahteraan manusia dan ketenteraman masyarakat demi mencapai maslahat negara. Dari segi politik, faham humanisme ini berasaskan sejarah agama dan orang Eropah, menyalurkan dirinya menerusi dua tafsiran. Yang satu biasanya digelar dengan nama kapitalisme dan yang satu lagi dengan nama sosialisme. Kedua-dua faham ini sesungguhnya berdasarkan kepada falsafah hidup yang sama, iaitu kepada humanisme, sedangkan cara-caranya bagi mencapai tujuan akhirnya masing-masing berlainan. Malah tampak seolah-olah bertentangan keduanya itu, padahal dasar tujuannya sama jua. Intisari. Jadi pertamanya ya, intisari pandangan hidup orang barat. Jadi bila mana timbul zaman Renaissance tadi, zaman kelahiran semula pemikiran barat, itulah zaman yang mana secara beransur-ansur, secara perlahan-lahan masyarakat barat membebaskan diri mereka daripada cengkaman agama Kristian, daripada kawalan, daripada pengaruh agama Kristian, dengan mereka sendiri membangunkan falsafah humanisme. Falsafah humanisme ini adalah falsafah yang mana mereka cuba membebaskan manusia daripada asuhan agama. Dan ia memiliki tokoh-tokoh daripada zaman Yunani lagi. Yakni daripada zaman Yunani kuno ada beberapa mitos yang menceritakan tentang pertentangan manusia dengan dewa-dewa. Antaranya Prometheus, ya, Prometheus yang dikatakan yakni seorang titan yang mencuri api daripada dewa-dewa untuk diberikan kepada manusia, dan pertentangan di antara Prometheus yang akhirnya mengakibatkan dia dihukum, yakni diikat dan kemudian dijadikan burung untuk setiap hari makan daripada hatinya, hasil daripada pencerobohannya itu. Begitu juga Sisyphus, yang hasil kerana tipu helah yang cuba ia bangunkan untuk menipu dewa-dewa itu, dihukum untuk menolak batu, ya, ke atas gunung, ke atas bukit, hanya untuk melihatnya jatuh semula. Yang ini menandakan betapa hampanya dari segi makna kehidupan mereka kerana tidak memiliki aspek keagamaan. Jadi faham-faham yang begini, yakni faham Prometheus, faham Sisyphus, ini menjadi bahagian daripada sifat diri mereka, tabiat diri mereka. Iaitu semangat tragik tadi, semangat menentang akan Tuhan, semangat menentang akan dewa-dewa, semangat menentang akan agama, dan meninggikan peranan manusia.
meninggikan peranan manusia itu selaku individu ataupun selaku masyarakat. Jadi sebab itu kata Profesor Naqib Alatas, meskipun pada hari ini kalau dari segi sistem ekonomi kita mungkin dibesarkan dan mungkin kita belajar di peringkat universiti ataupun di peringkat sekolah tinggi tentang pertentangan di antara dua sistem ekonomi dunia, iaitulah sistem kapitalisme dan sistem sosialisme. Seakan-akan bertentang antara keduanya. Pada hakikatnya yang dikatakan pertentangan di antara kedua sistem ini adalah pertentangan tentang jalan mencapai kehendak. Tetapi dari segi induk falsafahnya itu sememangnya bertumpu kepada manusia, sama ada sebagai diri pribadi ataupun sebagai masyarakat yang bergabung. Kapitalisme memusatkan tumpuannya kepada diri-diri pribadi yang memiliki pemodal, yang memiliki hak-hak mereka masing-masing, yang mana kerajaan dianggap mereka sebagai penjamin kepada kelestarian perniagaan itu, dan sosialisme adalah pula fahaman yang menitik beratkan equality atau kesamarataan dari segi ekonomi. Walhasil dipacu gerakan ekonomi ini, kedua-duanya sebenarnya adalah di sebalik falsafah humanisme. Jadi sesungguhnya berdasarkan kepada falsafah yang sama, iaitu kepada humanisme, sedangkan cara-caranya bagi mencapai tujuan akhirnya masing-masing berlainan. Caranya sahaja berlainan. Tampak seolah-olah bertentangan keduanya itu, padahal dasar tujuannya sama. Jadi pertamanya adalah jadi yang pertama tadi adalah falsafah humanisme. Maksudnya bila sekarang ni kita dah perhatikan bagaimana Prof. Alatas menyusun bagaimana gerakan dalam sejarah itu. Yakni bagaimana tadi pihak gereja yang merupakan sebenarnya yang meneruskan agama daripada golongan orang Yahudi, dikembangkan sebenarnya suatu agama yang baharu demi untuk memanusiakan, demi untuk melentur adab orang-orang barat ini. Tetapi kerana kelemahan-kelemahan dasar yang seperti mana telah disebutkan, akhirnya ia tidak berjaya membentuk masyarakat yang dikehendaki. Dalam pada masa yang sama, orang barat yang menemukan hujah-hujah ilmu pengetahuan daripada orang Islam dan termasuklah sumber mereka kembali, maka sekarang inilah yang baru digambarkan tentang apakah dasar-dasar pandangan alam orang barat. Pertamanya falsafah humanisme tadi yang telah disebutkan. Keduanya adalah intisari falsafah hidup kebudayaan barat ini berdasarkan kepada penerimaan faham dualisme ataupun pasrah terhadap faham dualisme atau penduaan yang mutlak peri hakikat, termasuk penduaan nilai kebenaran sebagai kenyataan yang dianggapnya benar dan mutlak. Yakni dia adalah penduaan padahal satu hakikat dijadikan berpisah dalam keadaan tidak dapat diharmonikan. Sebab inilah kita lihat dari asal mulanya, dari sejak timbulnya falsafah Yunani kuno, sifat penting kebudayaan barat ini telah nyata kelihatan, di mana pembezaan serta pengisbatan mutlak telah dijelaskan antara yang rohani dan yang jasmani. Yang ini dipisahkan. Keduanya antara yang bersifat benda, yang tiada bersifat benda. Antara Tuhan dan insan. Antara ilmu dan tanzil. Antara agama dan negara. Antara hukum dan undang-undang dan akhlak. Semuanya dipisahkan dan dijadikan perkara yang bertentang. Maksudnya, sama ada sains yang dapat mengatakan sesuatu tentang hakikat alam ataupun agama. Sama ada agama yang dapat memandu manusia ataupun falsafah. Sama ada Tuhan yang merupakan punca segala nilai kita ataupun insan. Jadi segalanya itu dipertentangkan, padahal sebenarnya kalau dalam pandangan alam Islam, segala sesuatu itu memiliki nisbah di antara satu dan yang sama dengan yang lainnya. Belum lagi di antara yang ruhani dan yang jasmani. Di antara agama, di antara hukum dan akhlak. Jadi segalanya dipertentangkan. Maka kita lihat penduaan ini wujud dalam segala segi hidup kebudayaan barat, termasuk penilaian kebenaran. Dan inilah juga yang dimaksudkan dengan pandangan syirik berbanding dengan tauhid. Tak dapat diharmonikan menjadi suatu pandangan alam yang syumul. Hatta didapati mereka mempertentangkan di antara lelaki dan wanita, dan lain-lain aspek, di antara seni dan akhlak. Jadi seni dan akhlak dipisahkan. Yakni akhlak tidak boleh mempengaruhi seni. Seni bebas, tanpa pengaruh akhlak. Padahal seni itu memang mempengaruhi pembentukan akhlak.
Maka kita lihat penduaan ini wujud, ya. Selain dari sifat-sifat asasi yang telah disebutkan di atas, iaitu pertama, bahawa kebudayaan barat ini berdasarkan falsafah dan bukan agama. Kedua, falsafah itu menjelmakan sifatnya sebagai sebuah humanisme, mengikrarkan, dan ketiga, mengikrarkan faham penduaan yang mutlak dan bukan kesatuan sebagai nilai serta kebenaran hakikat semesta. Maka ketiganya, kebudayaan barat juga berdasarkan pandangan hidup yang tragik, iaitu yang menerima pengalaman kesengsaraan hidup sebagai satu kepercayaan yang mutlak yang mempengaruhi peranan manusia dalam dunia. Sedari zaman Yunani kuno lagi kita lihat bahawa bangsa-bangsa Yunani itu menganggap tragedi sebagai satu unsur penting kehidupan manusia. Bahawa manusia ini merupakan pelakon dalam drama kehidupan dan pahlawan-pahlawannya membayangkan watak yang tragik. Faham tragedi kehidupan ini disebabkan oleh kehampaan kalbu akan nikmat iman. Kehampaan iman ini adalah akibat dari falsafah penduaan mutlak yang mengikrarkan adanya dua hakikat yang saling bertentangan satu sama lain hingga menimbulkan syak serta ketegangan jiwa. Jadi keadaan jiwa yang tiada tenteram ini mengakibatkan pula perasaan takut dan sedih mengenangkan nasib dirinya. Keadaan jiwa yang tegang ini jugalah yang menganjurkan orang barat yang mensifatkan kebudayaannya untuk mencari jawapan bagi soal-soal abadi, untuk giat berusaha menyelidik, mengkaji dan mereka teori-teori baharu, mengemukakan masalah-masalah asal-usul alam dan manusia dan lain-lain renungan yang dianggapnya sebagai ilmu pengetahuan, terus madang mencari dengan tiada akhirnya. Pengembaraan dalam alam fikiran dan renungan yang tiada berakhir ini merupakan semangat kebudayaan barat. Dan sesungguhnya mereka tiada ingin mengakhirkan pengembaraan itu, justru sebab pengembaraan itu sekurang-kurangnya meringankan beban, kekosongan dan kesunyian kalbu, seolah-olah bagai penawar hati jiwa yang tegang. Semangat kebudayaan barat itu membayangkan sesuatu yang menjadi tetapi tiada juga jadi. Dan inilah memang sifat, sesuatu yang mengikrarkan hakikat kefanaan dan membatalkan kebakaan. Melainkan, kefanaan itulah jua yang baka. Maka, berikut dari sikap dan semangat yang demikian itu, tentulah pula kefahaman mereka mengenai segala sesuatu yang lain pun akan terpengaruh olehnya, seperti faham-faham kebudayaan yang memainkan peranan penting dalam masyarakat, khususnya faham-faham pembangunan, faham perubahan, kemajuan dan lain-lain sebagainya yang kini juga sedang menyeludup ke dalam perbendaharaan fikiran dan renungan masyarakat kita. Jadi tiga sifat utama tamadun barat, atau boleh katakan empat. Pertamanya bergantung kepada falsafah dan menolak wahyu. Keduanya adalah jelmaan falsafah itu adalah falsafah humanisme, dan betapa tidak falsafah yang mereka hanya boleh andalkan adalah falsafah humanisme adalah falsafah yang bergantung semata-mata kepada kemampuan insan untuk menentukan bagi dirinya nilai. Akan tetapi, ya, sesuai dengan kata-kata filsuf mereka, man is the measure of all things. Ya, manusia adalah penentu nilai ataupun kayu ukur bagi segala sesuatu. Padahal ini akan, kalau benar kata-kata yang tadi itu, bukanlah panduan wahyu, bukanlah panduan hakikat atau metafizik yang menentukan baik buruk, maka dia akan mengakibatkan perubahan nilai yang berterusan, perubahan faham hakikat yang berterusan. Kerana tak ada satu hakikat yang dapat diikrarkan, maka berterusan perubahan nilai itu berlaku, yang seperti mana lebih jelas lagi kita lihat dalam dua kurun kebelakangan ini, ya. Dan keduanya adalah faham penduaan, dualisme, iaitu sentiasa dipisahkan dan dipertentangkan di antara dua aspek yang pada hakikatnya sebenarnya memiliki nisbah pertalian yang rapat, di antara agama dan sains, di antara dunia dan akhirat, di antara manusia dan Tuhan. Dan hasil natijah daripada penduaan humanisme tadi itu adalah gaya hidup yang tragik. Gaya hidup ataupun falsafah hidup tragik ini adalah falsafah hidup yang hampa akan nikmat iman. Maksudnya di situ adalah iman bukanlah sesuatu yang dapat dimilikinya. Bukanlah iman itu sesuatu yang dapat menenteramkan dirinya, kerana mereka menolak akan kemungkinan iman itu dari segi falsafahnya. Maka kesan daripada itu, dunia ini dilihat sebagai bersifat tragik. Bersifat tragik itu berarti hampa dari segi maknanya. Jadi, hasil daripada faham hidup yang bersifat tragik, hampa dari segi makna ini, maka dijadikan kehendak untuk senantiasa mengemukakan, menyelidik, mengkaji tentang
hakikat insan, asal usul alam dan lain-lain renungan yang basic ini sebagai sesuatu yang dapat barangkali menghilangkan sedikit rasa gelisah tadi itu, yang dijadikan mereka dijadikan mereka cara hidup supaya tidaklah mereka nanti terfikir tentang kehampaan makna yang terdapat dalam kehidupan mereka. Wujud pertentangan pihak gereja dengan ilmuwan akademik. Ahli ilmu dianggap sesat sebab banyak kajian ilmu jelas menunjukkan percanggahan antara hasil kajian keilmuan dengan isi kandungan Bible. Kebanyakan mereka ditangkap dibunuh. Fungsi gereja waktu itu menguasai sistem pemerintahan, sikap keputusan raja melalui pihak gereja, kekayaan. Ini lebih kepada rumusan, ya. Aliran sekular mewujudkan perpisahan kuasa feudal dengan pihak gereja dalam yang sudah tidak dimiliki oleh pihak gereja. Mungkin boleh ditambahkan di sini tentang selepas abad ke-16, apa yang berlaku adalah khasnya zaman reformasi tadi, apabila terlihat ada keretakan dalam golongan agamawan, dalam pihak gereja waktu itu, dengan munculnya personality yang berkarisma seperti Martin Luther, ya, dan juga yakni Martin Luther memiliki motif, ya, kenapa dia bertindak untuk memisahkan dirinya, menyisihkan dirinya dan pengikutnya daripada gereja Katolik waktu itu atas beberapa dasar, yakni di antaranya adalah dasar epistemologis, dasar ilmu, yakni yang menafikan, yakni beliau mengingkari, yakni beliau telah meletakkan 95 tesis, ya, mencabar adakah gereja itu pada hakikatnya benar-benar merupakan pewaris kepada Peter yang merupakan waris kepada Isa alaihi salam. Jadi antaranya adalah persoalan tentang bagaimanakah untuk mengetahui kehendak Tuhan, ya, adakah diketahui melalui paus ataupun diketahui melalui Bible. Adakah keselamatan itu berdasarkan amalan ataupun berdasarkan semata-mata pegangan. Jadi beberapa persoalan-persoalan penting perihal agama, perihal keagamaan, kepercayaan, perihal kuasa dan sebagainya ini mengakibatkan beliau berpecah daripada gereja waktu itu dan melakukan beberapa tindakan-tindakan reformasi, ya, dalam hal keagamaan. Dan pada waktu itu raja-raja yang sememangnya menantikan peluang untuk meluaskan kekuasaan mereka yang waktu itu dilihat tercabar oleh pihak gereja, akhirnya mereka bekerjasama dengan pihak seperti Luther menyokong gerakannya sehinggalah lambat laun semakin berpecah belah golongan Eropah. Jadi wujudlah negara-negara Protestan, negara Katolik, belum lagi pecahan-pecahan yang kemudian itu berlaku di kalangan mereka. Jadi semakin sejak daripada kurun ke-13 ke-14, yakni zaman atau 14-15 kurun ke yang dipanggil zaman kelahiran semula tadi, gerakan falsafah humanisme itu, iaitu tamadun sekular itu sememangnya semakin mengukuh dan menanti sahaja peluang untuk mereka menzahirkan diri mereka dan mengambil alih kekuasaan masyarakat. Sehinggalah apabila tiba revolusi Perancis, ya, pada kurun ke-18 dan 19 dan beberapa peristiwa-peristiwa besar, maka akhirnya peranan gereja Katolik itu semakin hari semakin menguncup dalam kebolehannya untuk mempengaruhi bukan sahaja moral kekuasaan, tetapi termasuklah aspek-aspek keagamaan dan pandangan hidup, pandangan alam orang barat, sehingganya bangsa barat itu menjadi sebuah bangsa yang sekular. Baik, saya kira mungkin boleh kita sambung perenggan 10 pada esok hari. Tapi ada satu soalan daripada saudara Muhammad Akif Zakwan. Salam, maaf nak tanya, pemisahan pendidikan ilmu Islam yang sebenar ini memisahkan manusia dengan ilmu Islam yang sebenar. Akademik juga terpisah daripada ruh Islam itu sendiri. Bagaimanakah cara menyatukan atau mengadunkan ilmu ikut acuan Islam sebenar?
alim ulama kita sememangnya kalau kita perhatikan sejak kurun yang kebelakangan ini 100 tahun ini, yakni zaman yang mana negara-negara Islam sudah mula merdeka satu persatu daripada cengkaman barat sekurang-kurangnya dari segi politik, mereka memang pun memikirkan tentang masalah pendidikan ini. Antara ikhtiar mereka ada sebahagian daripadanya adalah dengan menghidupkan semula tradisi talaki, dengan yakni tanpa memerangi ataupun tanpa perubahan terhadap sistem akademik. Maksudnya dibiarkan aliran tradisional tadi itu dikembangkan semula, dihidupkan semula. Yang ini umpamanya berdasarkan pengajian-pengajian di masjid, pengajian-pengajian di jami', bahkan ada sebahagian universiti juga, yang ini khasnya di negeri kita dan beberapa negeri umat muslimin, mereka hidupkan budaya talaki semula. Jadi itu salah satu daripada caranya, yakni untuk menjamin keterusan yakni ataupun kesinambungan sanad ilmu daripada satu generasi kepada yang seterusnya, mereka tekankan aspek talaki. Ada pula setengah ulama atau pemikir lain yang dengan ijtihad mereka lebih menekankan mengubah sistem pendidikan universiti. Yakni menekankan bagaimana mewujudkan universiti Islam. Ini kerana meskipun tanpa menafikan kelebihan sistem talaki, tetapi dari segi sistem fardu kifayah sekarang ini, maksudnya untuk memenuhi keperluan masyarakat yang bersifat industrial ekonomi pada waktu kita ini, yakni industri, teknologi dan sebagainya, yakni dengan perkembangan ilmu atau perkembangan ilmu sains yang begitu pesat, ilmu ekonomi yang begitu pesat dan lain-lain bidang yang begitu pesat itu, sememangnya kita perlukan ijtihad yang baharu yang misalnya membolehkan seseorang itu memenuhi tuntutan fardu kifayahnya tanpa menafikan keutamaan fardu ain. Ini yang digagaskan oleh misalnya Profesor Naqib Alatas, iaitu hendaklah mesti ada satu universiti Islam yang mana dalam universiti itu perihal fardu ain dijadikan kewajipan untuk setiap pelajarnya, iaitu setiap pelajar mestilah memiliki misalnya asas-asas dalam ilmu akidah, dalam ilmu akhlak, dalam ilmu fiqh, dalam mungkin sejarah Islam dan beberapa subjek-subjek penting yang dipanggil subjek-subjek teras. Tetapi pada masa yang sama, pada tahun kedua atau ketiga, yakni berdasarkan gagasan Prof, atau ada pula gagasan yang lain yang sedari awal pun telah diadunkan di antara kedua ilmu ini, pada tahun-tahun yang berikut, yakni apabila sudah mantap akan ilmu fardu ain itu, boleh diperkenalkan akan aspek fardu kifayah, supaya nanti bila mana selesai tanggungjawabnya pada peringkat universiti, dia boleh berkhidmat kepada masyarakat, boleh bantu masyarakat itu dari segi keperluan pertumbuhan ekonomi misalnya. Pun begitu, terdapat nanti, kata Prof. Alatas, kalau kita perhatikan bagaimana direncanakan pembangunan yang sempurna itu, perlu ada di kalangan para pelajar itu nanti yang sememangnya takhasus dalam bidang ilmu fardu ain, yakni supaya mendalami akan ilmu fardu ain pada peringkat yang lebih tinggi. Jadi itu antara aspeknya. Tetapi tidak yang proses yang baru saya gambarkan ini dipanggil integrasi, iaitu penyatuan di antara ilmu nakali dan ilmu akli. Tetapi kata Prof. Alatas, dia tidak boleh dilakukan secara sembrono, begitu maksudnya digabungkan di antara dua ilmu yang tidak diharmonikan dahulu. Yakni harus ilmu-ilmu yang katalah yang kita ambil daripada orang barat, yang itu yang menggambarkan juga bahagian falsafah pendidikan barat itu, pertamanya harus dinafikan aspek-aspeknya yang bertentangan dengan pandangan alam Islam. Yang ini perlu melalui proses islamisasi ilmu semasa. Yang ini tentulah memerlukan bakat-bakat yang khas di kalangan ulama-ulama, cendekia sarjana-sarjana kita yang dapat memerhatikan dasar-dasar falsafah satu-satu bentuk ilmu itu, kemudian dikajikan, disaring, kemudian barulah diajarkan kepada para pelajar itu dalam bentuk yang sudah disesuaikan dengan tuntutan pandangan alam Islam. Jadi dibangunkan sistem ini yang dipanggil sistem maksud
universiti Islam dengan sebenarnya. Jadi itulah yang dilakukan. Tetapi sebenarnya proses ini bukan proses yang mechanical. Sebab kita harus ambil kira juga bahawa pada hakikatnya ilmu itu adalah al-ilmu fis sudur, laisa fis sutur. Ilmu itu berada pada dada manusia. Yang dititik beratkan itu bukan sahaja proses-proses tadi yang disebutkan, tetapi juga perlu kepada pemerhatian kepada tenaga pengajar tersebut. Ini alim tersebut yang mengajarkan itu seharusnya membawa dalam dirinya akan ruh Islam itu sendiri. Jadi itulah di antaranya macam mana tadi disebutkan, untuk menyatukan dan mengadunkan ilmu ikut acuan Islam yang sebenar. Dan ada lagi nilai-nilai yang nanti kita akan bahaskan apabila kita bahas perenggan berkenaan dengan ilmu. Adakah faham sekular yang menjelmakan humanisme atau humanisme menjelmakan sekular? Atau masing-masing keduanya saling berhubung dua hala sehingga menatijahkan masalah yang lebih besar? Jadi soalan Ummu Uwais ini saya jawab begini. Bibit ataupun benih daripada faham sekular ini adalah sebenarnya terencana dalam bahasa Latin itu sendiri. Ini kerana dalam rencana mereka terdapat pemisahan di antara golongan agamawan dan golongan yang terlibat dalam hal ehwal kemasyarakatan dan keduniaan. Pihak agamawan mereka digelar dengan gelaran seperti monastik, umpamanya yang tinggal di tempat-tempat yang anti keduniaan, yakni dalam keadaan dalam biara-biara mereka misalnya. Mereka ini dilarang daripada memiliki harta, mereka dikehendaki hidup dalam kemiskinan dan mereka dikehendaki memenuhi jadual mereka itu dengan tata cara peribadatan. Dalam pada itu ada pula yang terlibat dengan hal ehwal keduniaan, iaitu hal mencari rezeki. Jadi struktur masyarakat waktu itu yang dijelmakan dan digambarkan dalam bahasa itu sememangnya sudah memiliki aspek pemisahan mutlak di antara kehidupan yang sekular dan kehidupan yang berpaksikan agama. Padahal dalam Islam kita memiliki sisi yang sekular itu, maksudnya yang merujuk kepada di sini dan yang kini, maksudnya dunia ini. Akan tetapi aspek sekular dalam dunia kita itu tidak terpisah daripada agama. Ini kerana aspek yang melibatkan kehidupan harian kita itu juga merupakan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan nilai kita memandu bagaimana kita bersifat dalam nikah kahwin, dalam hal ehwal perniagaan, perdagangan dan sebagainya, semuanya berpaksi dan berpandukan saranan agama. Tetapi di barat, ya, faham sekular itu dan faham jadi boleh kita katakan begini. Humanisme itu adalah terbit sebenarnya daripada zaman Yunani lagi. Ya, ini kenapa mereka menjadi humanis waktu itu adalah kerana mereka hilang kepercayaan terhadap agama. Ya, mereka menjadi humanis kerana hilang kepercayaan terhadap agama. Yakni hasil daripada pemerhatian mereka bahawa agama itu punca banyak penyelewengan. Agama itu punca banyak kekeliruan. Khasnya agama mereka pada zaman kuno itu, zaman yang mana mereka polytheistic, adanya banyak dewa-dewa, memanglah itu bertentangan dengan akal. Jadi bila mereka menolak akan agama, mereka lebih bergantung kepada manusia, yakni diri, yakni bergantung kepada manusia, iaitu falsafah humanisme, menganggap bahawa manusia itu adalah menduduki tempat tertinggi dalam alam tabi'i. Jadi kalau untuk menjawab soalan adakah sekular menjelmakan humanisme atau sebaliknya, atau adakah dua-duanya saling berhubungan, saya lebih cenderung untuk menyatakan bahawa kedua-duanya ini saling berhubung, ya. Yakni ada hubung kait yang sangat rapat di antara pensekularan dan humanisme. Yakni sekiranya falsafah humanisme itu menebal, mengukuh dalam masyarakat, maka dia akan mensekularkan pandangan alam. Sekiranya pensekularan berlaku dalam masyarakat, ia juga akan menatijahkan humanisme. Maksudnya begini. Jadi sekularisme atau pensekularan itu boleh jadi berlaku kerana misalnya kalau contohnya umat muslimin, bagaimana umat Islam boleh tersekular dan akhirnya menjadi humanis?
Pertamanya adalah apabila mereka jahil tentang sumber-sumber pengetahuan Islam. Mereka jahil tentang ilmu-ilmu Islamiah. Mereka jahil tentang ilmu fardu ain dan perbezaannya dengan fardu kifayah. Jadi mereka mempelajari cara berfikir, ilmu pengetahuan, semuanya daripada sistem acuan barat. Yang mana dengan secara tidak sedar, mereka sedang melalui proses pensekularan. Bila mana akal mereka telah disekularkan secara beransur-ansur, maka tentunya mereka akan menyerap juga aspek nilainya. Yang aspek nilai itu sebenarnya pun berpuncakan humanisme. Akhirnya, apabila timbul zaman yang mana mereka mengkaji semula nilai masyarakat mereka, mereka akan dapati bahawa nilai mereka sendiri bertentangan dengan apa yang mereka dapati dalam masyarakat ataupun dalam wahyu, sehingga akhirnya mereka berkehendak supaya wahyu itu pun mengikuti kehendak falsafah humanis tanpa mereka mampu melakukan yakni proses kritikal yang sama itu terhadap dasar-dasar humanisme itu tadi. Jadi kedua-duanya boleh dikatakan merupakan punca permasalahan yang sangat besar. Tetapi kedua-duanya dapat kita pecahkan pengaruhnya sekiranya kita memahami puncanya, ya, dan kenapa yakni apakah yang mengakibatkan falsafah ini boleh merajalela dalam masyarakat. Pada hakikatnya sekiranya kita perhatikan betapa muflisnya sistem humanisme itu, ya, betapa muflisnya sistem sekular dan humanisme itu, dia sebenarnya akan menurunkan martabat masyarakat kerana dia akan menafikan aspek keinsanan daripada manusia. Sebab falsafah humanisme yang tidak mengiktiraf adanya punca nilai yang luhur selain daripada diri manusia akan berterusan tewas dengan mereka yang ingin mengikuti kehendak hawa nafsu kerana mereka tidak memiliki hujah untuk melawannya. Jadi pada suatu zaman misalnya mereka semuanya bernikah kahwin sebagai cara untuk meneruskan generasi seterusnya untuk mendapat zuriat, lambat laun mereka mempersoalkan dasar perkahwinan. Jadi kemudian sesudah mereka mempersoalkan dasar perkahwinan, perceraian dan sebagainya, timbul pula masalah perhubungan sejenis dan berterusan. Dan siapakah yang boleh hentikan pergolakan ini? Siapakah yang boleh hentikan proses kemerosotan dasar kemanusiaan? Bagaimana berkenaan pemikiran barat hari ini yang menolak reason dan menekankan semata-mata unsur empirik? Adakah ini kesinambungan dari humanisme? Saya lebih cenderung untuk menyatakan walaupun ada hubung kaitnya dengan humanisme, tapi itu lebih kepada falsafah dualisme tadi. Dualisme iaitu yang mempertentangkan antara dua yang sepatutnya dapat diharmonikan. Seperti mana mereka pertentangkan di antara agama dan sains, begitu juga mereka mempertentangkan di antara ilmu yang dicapai melalui akal nazari dan apa yang dapat dicapai melalui cerapan indrawi ataupun sumber-sumber empirical. Yang ini pada satu peringkat mereka mengutamakan sistem metafizik berdasarkan akal, pada satu peringkat yang lain mereka mengutamakan sains positivis. Jadi itu berlaku kerana mereka tidak dapat mengharmonikan di antara dua punca ini. Belum lagi sebenarnya punca yang dapat mengharmonikan di antara keduanya adalah yang lebih tinggi daripadanya, iaitu al-ilham ataupun wahyu yang sebenarnya dapat meramukan keduanya menjadi suatu sistem yang harmonis. Boleh terangkan bandingan antara konsep islamisasi pengetahuan Prof. Alatas dengan tokoh pemikiran lain seperti Al-Faruqi dan lainnya. Berlaku pada umat Islam kini yang menyerap faham kapitalisme, sosialisme dan dualisme. Mungkin umat Islam kita akan sedar disangka baik. Jadi mungkin kita boleh mulakan dengan soalan saudara Husam. Konsep islamisasi pengetahuan Prof. Alatas dengan tokoh pemikir lain. Perbahasan ini sebenarnya dah dilaksanakan dengan cukup rapi, cukup kemas dan cukup mendalam oleh guru kita Profesor Wan Muhammad Nur dalam kitabnya Falsafah dan Amalan Pendidikan Profesor Syed Naqib Alatas. Sesungguhnya yakni kata Prof Wan, yakni mengislamisasikan ilmu itu adalah bahagian daripada tuntutan agama. Jadi setiap Muslim sebenarnya harus melakukan proses islamisasi. Hanya sahaja orang-orang seperti pemikir-pemikir besar kita, antaranya Profesor Naqib Alatas, Profesor Ismail Al-Faruqi, termasuk juga Fazlur Rahman
dan juga Hussein Nasar dan Profesor Hussein Nasar dan lain-lain ini, mereka sememangnya melihat ada sesuatu yang bermasalah tentang ilmu daripada barat yang harus melalui satu proses supaya dia dapat lebih harmoni ataupun lebih sesuai dengan bawaan kita sebagai orang Islam. Profesor Naqib Alatas menitik beratkan pertamanya aspek bahasa, menitik beratkan aspek pandangan alam Islam yang dipanggil sebagai worldview, sebagai dasar pembentukan ilmu. Metafizik yang dijadikan keutamaannya, iaitu pancaran Islam tentang hakikat, epistemologi, itu yang dijadikan penekanan oleh proses Islamisasi oleh Profesor Naqib Alatas. Dan hasil tinjauan Profesor Naqib Alatas berkenaan Islamisasi ilmu pengetahuan ini tidak sahaja menunjukkan bahawa proses itu berlaku dan wajib digerakkan pada zaman kita sekarang, tetapi ia sebenarnya sesuatu yang telah berlaku meskipun nama itu belum digunakan. Yakni bila mana misalnya alim ulama kita datang ke alam Melayu dan mereka cuba menerangkan perkara-perkara penting berkenaan hakikat, ilmu dan sebagainya kepada masyarakat setempat, dan untuk menerangkan masalah-masalah yang terdapat dalam pandangan alam yang bersumberkan sumber-sumber autochthonous ataupun sumber-sumber Hindu-Buddha dan sebagainya, proses Islamisasi itu telah pun berlaku. Bahkan apabila wahyu diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah pada awal mulanya yang proses Islamisasi itu berlaku. Profesor Ismail Al-Faruqi juga menekankan pada satu peringkat proses Islamisasi ilmu pengetahuan ini. Ada juga aspek-aspek daripadanya yang hampir sama, tapi ada juga perbezaan-perbezaan yang penting. Antaranya meskipun maksudnya dari secara umumnya Profesor Ismail Al-Faruqi ada menekankan misalnya Islamization of English, bahasa Inggeris harus diperislamkan supaya lebih jelas dapat dia gambarkan pandangan alam Islam. Islamization of the disciplines, disiplin-disiplin ilmu itu perlu diislamkan dan digerakkan. Tetapi mungkin dalam ruang yang kita bahas risalah untuk kaum muslimin ini, kita tak dapat masuk secara mendalam tentang perbezaan itu. Tengoklah nanti kalau kita tamat risalah untuk kaum muslimin, mungkin kita bahas buku karangan Prof Wan, kita akan perhatikan perbezaan-perbezaan penting di antara pemikir-pemikir tadi. Pada peringkat awali ini, yang lebih utama untuk kita tangkap, garap, adalah bahawa ilmu itu bukan bersifat neutral dan dia perlu ditinjau dari sudut sumbernya, perlu ditinjau dari sudut apakah pengaruh pandangan alam terhadapnya, dan perlu ditinjau dari sudut apakah kesannya terhadap diri yang menyerap ilmu itu. Adakah dia adalah ilmu yang bermanfaat ataupun tidak. Itu peringkat awal. Nanti baru bila mana kita ingin mendalami perbahasannya, kita perhatikan perbezaan-perbezaan yang terdapat. Yang ini saya kira ia penting sebagai adab menuntut ilmu. Seperti mana zaman Imam Al-Ghazali dia menyatakan, bila mana kita mula-mula menerokai satu ilmu, umpamanya ilmu fiqh, jangan ditekankan aspek perbezaan. Yang ini jangan kita langsung terjun kepada masalah khilafiyah di antara alim ulama aliran mazhab-mazhab berbeza. Yang ini harus kita fahami dahulu konsep itu, dan kemudian pada peringkat yakni lanjutan, bila mana kita ingin mendalami prosesnya, maka barulah kita perhatikan apakah hujah dan punca perbezaan di antara ulama. Wallahu a'lam. Boleh tak berikan beberapa contoh realistik yang berlaku pada umat Islam kini yang menyerap faham kapitalisme, sosialisme dan dualisme? Faham kapitalisme, faham bahawa mereka yang mengeluarkan modal diberikan hak mutlak untuk menentukan kadar keuntungan dan sebagainya. Dia adalah faham kapitalisme itu sebenarnya dia hari ini telah diserap sehingga dia memberi kesan terhadap sistem negara bangsa, sistem ekonomi dunia dan sebagainya. Faham kapitalisme itu juga menjelmakan dirinya sebagai sebuah sistem yang dipanggil New Liberal Capitalism, iaitu keadaan yang mana pemodal-pemodal itu diberikan
kebebasan untuk menentukan aspek-aspek meskipun kita perhatikan ada ketidakadilan yang terdapat dalamnya. Tapi yang lebih ditekankan oleh Profesor Alatas bukan sahaja aspek ekonominya, tetapi aspeknya sebagai sebuah sistem yang mengatur masyarakat. Yakni kalau kita ingin menentang aspek-aspek yang salah daripada kedua-duanya, yakni kedua-duanya kapitalisme dan sosialisme, kita harus mempelajari sistem ekonomi Islam, iaitu bukan sahaja dari segi aspek zahirnya, aspek finance-nya, tapi kita harus pelajari dari semangatnya. Umpamanya semangat yang mendasari faham yang seperti digagas oleh guru kita Dr. Adi, ekonomi atau yang berdasarkan infak, ekonomi berdasarkan infak, ekonomi berdasarkan wakaf, ekonomi berdasarkan pembangunan, ekonomi berdasarkan production, iaitu yang mengutamakan hasil yakni hasil usaha dan bukannya berdasarkan rent based capitalism, iaitu yang bergantung kepada riba dan sebagainya. Itu bila bahas bab ekonomi lah. Tapi ekonomi dan kapitalisme dan sosialisme ini juga sebenarnya di sebalik masing-masing itu ada falsafah humanismenya yang mana dikembangkan sebagai ideologi. Yang ini kalau kita baca tentang misalnya aspek sosialisme dan kecenderungan mereka untuk menyamaratakan segalanya. Mungkin boleh kita tinjau buku karangan Roger Scruton, yang Firebrands and Frauds. Di situ dia menceritakan tentang bagaimana dibangunkan ideologi kiri ini, sehingga kan dia mencabar perkara-perkara yang tetap, yang sabit, menafikan perkara-perkara yang sabit dalam hal ehwal i'tiqad, dalam hal ehwal kemasyarakatan yang bersumberkan wahyu. Dualisme. Dualisme mungkin adalah apabila masyarakat kita memisahkan secara mutlak lah. Bila mana perihal sains, kita anggap ia semata-mata objektif. Bila mana perihal agama, kita pisahkan daripada akal. Jadi kita pun sedikit sebanyak terkesan daripada proses ini. Ya. Dan tentunya sebenarnya kalau kita lebih terpengaruh, yakni kita membiarkan proses pensekuleran ini mengambil alih pemikiran kita, sistem nilai kita, nanti kita akan dapati kita akan mempersoalkan perkara-perkara yang pada asalnya kita ingat bukanlah dalam bidang ekonomi, tapi dia meninggalkan kesan, maksudnya dalam hal ehwal kita tanggapi masalah kesamarataan, masalah kekeluargaan dan sebagainya. Pandangan Dr. Yusof Qaradawi boleh ikut ke? Kita kena tanyalah dalam bidang apa. Mungkin ini yang dipanggil adab itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Saya kira mungkin soalan ini merujuk kepada pandangan Dr. Yusof Qaradawi berkenaan Islam wal Almaniyah, Islam dan sekularisme. Syekh Yusof atau Dr. Yusof Qaradawi lebih menekankan aspek politik dalam bab sekular, dan ditakrifkan sekular itu sebagai pemisahan agama dan politik. Jadi tentulah sekiranya itu yang menjadi takrifan apa yang dimaksudkan sebagai sekular, maka penyelesaiannya juga akan berlegar di sekitar aspek politik. Profesor Naqib Alatas menekankan faham sekular itu sebagai sebuah rencana falsafah. Jadi pemusatannya kepada bagaimana untuk kita melawan, untuk kita mengekang lebih merebaknya proses pensekularan itu adalah melalui jalan pendidikan, khasnya kandungan pendidikan yang kita terima. Ada lagi soalan yang lain?
rancak juga perbahasan hari ini kita ya. Uh, oh, ada soalan daripada saudara Sid. Oh, sudah tadi saya jawab tentang empiricism. Boleh baca kitab fikih zakat. Soalan tentang bolehkah kita baca kitab fikih zakat, ini saya rasa lebih layak untuk diajukan kepada para fuqaha lah. Saya tak ada pengetahuan yang mendalam tentangnya. Contoh khusus, ini soalan tentang fikih zakat, saudara Faiz, mungkin lebih layak ditanyakan kepada asatizah kita lah, sebab saya sendiri tak pernah baca kitab itu, dan saya tak boleh berikan penilaian saya. Bagaimana contoh khusus bagi faham humanisme dalam masyarakat Melayu? Faham humanisme ini bila mana dia mula menebal dalam masyarakat kita, pertamanya dia akan menolak peranan agama dalam menentukan cara hidup kita. Yang ini dianggap bahawa ialah khasnya daripada golongan yang terkeliru misalnya. Mereka akan anggap agama ini sebagai satu bentuk macam kongkongan. Agama itu nanti akan mereka bangunkan hujah-hujah misalnya bahawa agama ini adalah sesuatu yang berguna. Yang ini adalah pandangan orang-orang barat sendiri. Yang ini mereka anggap bahawa agama itu berguna pada satu peringkat zaman dahulu untuk mengasuh manusia. Tetapi bila manusia sudah sampai kepada peringkat yang mana mereka bertamadun pada pandangan mereka, maka agama itu tiada diperlukan lagi. Jadi hari ini mereka mungkin lebih bergantung kepada prinsip-prinsip itulah, prinsip demokrasi. Mereka bergantung kepada sistem ataupun pemikiran yang bersifat liberal, yang menganggap bahawa manusia itu bukanlah perlu panduan agama, tetapi ataupun dia juga boleh melahirkan keadaan yang bersifat keduniaan, mengutamakan dunia semata-mata, dan dunia yang terpisah daripada saranan agama. Faham humanisme itu juga adalah menganggap bahawa dalam mentafsirkan ayat-ayat Quran, mereka menggunakan tafsiran baharu, menggunakan tafsiran yang lebih bersesuaian dengan kehendak hati mereka, kehendak apa yang mereka panggil kehendak zaman. Itu diantaranya yang menunjukkan ada di kalangan mereka pula akan menggunakan hujah-hujah, yakni menganggap sesuatu sebagai hak padahal ia bukan hak, yakni menganggap bahawa mereka akan lebih mudah mempercayai saranan-saranan golongan orientalis dalam hal ehwal hak asasi manusia, dalam apakah yang layak, tentang bagaimanakah cara untuk kita menjalani kehidupan kita. Secara ringkas ataupun secara tuntasnya, faham humanisme apabila ia mula menebal adalah dia akan mengutamakan kehendak insan berbanding perintah Tuhan, merubah keadaan agama sesuai dengan tuntutan masyarakat dan zaman. Tapi untuk contoh-contoh yang lebih konkret, kita kena bercampur dengan mereka itu, barulah dapat kita dengar apa yang mereka kehendaki. Kembalikan faham politik dari demokrasi kepada khilafah, yang dianggap inilah pandangan alam Islam. Saya tak tahu sama ada Hizbut Tahrir akan menggunakan istilah pandangan alam Islam. Mungkin mereka akan katakan kita harus kembalikan politik dari demokrasi kepada khilafah, kerana mungkin bagi mereka itu adalah bentuk pemerintahan yang syar'i mungkin. Itu tentunya berikut daripada fahaman mereka tentang agama Islam itu sendiri, bahawa agama Islam itu misalnya tidak boleh tertegak selagi belum ada sistem khilafah. Tetapi bagi kita ataupun bagi Profesor Naqib Alatas, kenapa beliau lebih tekankan aspek pendidikan, aspek pemikiran, adalah kerana sekiranya yakni sistem politik itu ditukar, tanpa sistem pemikiran ditukar, maka tentunya nanti revolusi yang dikehendaki itu akan membuahkan pertentangan terhadap revolusi tersebut. Yakni cara Profesor Naqib Alatas itu sebenarnya dia adalah berdasarkan kesedaran sejarah yang sangat
mendalam. Ya, Profesor Alatas mengetahui benar bagaimanakah caranya para mubaligh, para da'i ilallah yang datang ke alam Melayu ini, bagaimana mereka mengakibatkan perubahan dalam masyarakat setempat. Mereka bukan secara langsung mendirikan kesultanan-kesultanan Islam. Meskipun banyak daripada pemimpin-pemimpin setempat yang ambil mereka jadi menantu dan kemudian diambil mereka jadi penasihat, diberikan izin untuk membangunkan masjid dan pondok dan sebagainya. Tetapi mereka tahu benar, ya, seperti mana Imam Al-Ghazali, bahawa yang perlu diubah terlebih dahulu adalah masyarakat itu dari segi dalamannya, agar supaya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka sedia patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah pemahaman berdasarkan model Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah dan di Madinah. Yang ini mengutamakan aspek Makkiyah itu sendiri. Yakni aspek bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan faham tauhid, faham persaudaraan, faham aspek-aspek yang utama dahulu tentang pandangan alam, barulah nanti dia dapat menzahirkan perubahan yang dikehendaki, ya, daripada zahirnya itu. Ya, sekiranya tidak, maka dia akan menimbulkan keadaan nifak kalaulah mereka yang yakni sekiranya kita menumpukan segala usaha kita kepada perubahan politik, tetapi tidak kita utamakan aspek pendidikan, yakni yang merubah sistem pemikiran dan sistem penerimaan. Akhirnya sekiranya kita dapat menguasai secara politik pun, maka masyarakat akan menentangnya. Sekiranya mereka mampu, mereka akan lakukan kudeta. Sekiranya tidak, mereka akan mematuhinya secara nifak. Dan itu bukanlah pemerintahan Islam yang hakiki. Sekiranya tidak, mereka, maksudnya sebab itulah Prof. Alatas menekankan faham agama dan asas akhlak dahulu sebagai asas kepada, yakni din itu sebagai asas kepada Madinah. Itu yang perlu dikembalikan dahulu, yang menjadi ijtihad dan keutamaan Profesor Naqim Alatas. Berbeza dengan golongan-golongan yang lain yang mungkin lebih utamakan perubahan politik untuk melihat perubahan dalam bidang agama. Dan belum lagi, katalah pemahaman agama itu tidak sempurna hatta di kalangan mereka yang menjadi penggerak-penggerak perubahan politik itu. Bukankah nanti bahkan akan menatijahkan lebih banyak kekeliruan dan fitnah terhadap agama Islam itu sendiri? Bagaimana hujahnya kalau setengah golongan mengajak orang awam untuk menginterpretasi wahyu agama agar ia boleh diwacanakan secara segar atas alasan wacana agama yang dahulu sesuai untuk zamannya? Minta Ustaz berikan pandangan. Terlebih dahulu kita kena tanyalah, siapakah golongan yang layak untuk menginterpretasi wahyu agar dia dapat diwacanakan secara segar? Bagi kita, wahyu itu senantiasa segar. Ya, sebab dia merujuk kepada hakikat insan. Dan hakikat insan itu adalah sesuai untuk setiap zaman. Kerana insan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah khalifatullah fil ard. Dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala kekal pencipta baginya. Dan kekal, maksud kehidupan ini adalah untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengajak orang awam untuk menginterpretasi wahyu agama agar ia boleh diwacanakan secara segar atas alasan wacana agama yang dahulu sesuai untuk zamannya, mungkin kita boleh misalnya perbaharui bahasa wacana tersebut. Tapi tidak semestinya kita kita tidak mengambil kira sejarah wacana pandangan alam Islam. Yang ini kita perhatikan, bukanlah alim ulama kita tidak berupaya untuk menyegarkan wacana. Yang ini Imam Al-Ghazali misalnya, kenapa dia mengarang Kitabul Ilm? Bahkan waktu itu proses pengislaman ataupun pengembalian kepada ruh Islam itu adalah bahagian daripada kehendaknya. Jadi itu menyegarkan wacana juga. Jadi yang harus kita kenal pasti ini adalah golongan yang mengajak untuk menginterpretasi wahyu agama. Diinterpretasikan ini adalah untuk bergantung pada kehendak siapa. Kalau katalah ingin diinterpretasi wahyu agama yang dikatakan dapat diwacanakan secara segar itu agar dapat ia disesuaikan dengan kehendak masyarakat sekular, maka kita tahu masalah daripada perbahasan itu. Namun sebaliknya, sekiranya maksudnya yang ingin diwacanakan secara segar mengambil kira aspek bahawa barangkali dari segi dalaman pun kita memiliki permasalahan-permasalahan, misalnya pemahaman agama yang sempit, maka
maka mungkin saya tak nampak yang jadi masalah lah tentang wacana baharu ini. Sebab kita selaku umat muslimin memang sentiasa memiliki tanggungjawab untuk memahami agama kita dengan faham yang sebenarnya. Dan maksudnya katalah misalnya kalau disepitkan wacana agama itu adalah semata-mata kepada perbahasan hukum hakam dan fiqh semata-mata, sehingga menafikan aspek pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, pengakuan terhadap hakikat alam tabi'i dan sebagainya. Dan jadi di sini memang perlu kepada perubahan itu. Tapi janganlah semuanya, maksudnya, dan kita harus lihat tujuannya kepada mana dan sebagainya. Boleh tak jelaskan tentang akhir zaman? Tentunya kalau kita bahas tentang akhir zaman, sememangnya alim ulama kita Masya Allah. Sekarang soalannya datang bertalu-talu. Saya kira perbahasan tentang akhir zaman ini pun sebenarnya ramai asatizah kita yang membahaskan sekarang. Hanya sahaja kita perlu tahu tentang perbahasan akhir zaman ini, apakah yang menjadi kerangka ataupun framework perbahasan alim ulama kita. Profesor Naqib Alatas, kita perhatikan dalam penulisannya mungkin tak ada sebut tentang perbahasan akhir zaman. Walaupun beliau tahu benar tentang tanda-tanda akhir zaman, beliau tahu benar tentang cabaran zaman dan sebagainya. Kenapa kita tanyakan? Ini kerana Profesor Naqib Alatas sudah pun menghidupi semangat alim ulama yang menyedari cabaran semasa. Atau yang sebahagian daripada mereka sebut tentang cabaran akhir zaman. Cabaran akhir zaman yang paling besar kita perhatikan adalah cabaran yang bersifat moral dan akhlak, yang berpuncakan kerosakan pandangan alam, kerosakan akidah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dalam Ashratus Sa'ah. Apakah tanda-tanda akhir zaman? Dikatakan pertamanya, antalidal amatu rabbataha, apabila seorang ibu melahirkan tuannya. Kata Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, iaitu pengarang kitab fikih tahawulat, fikih yang membahaskan perubahan zaman, dikatakan bahawa di sini adalah isyarat yang menandakan keadaan keruntuhan adab yang berleluasa. Satu. Keduanya, menandakan perpisahan di antara generasi ibu dan ayah dengan anak-anaknya dari segi bagaimana mereka memahami nilai. Yang ini mungkin ibu dan ayahnya mengikuti nilai suruhan agama, dan anak-anaknya mengikuti pandangan alam yang sekular. Jadi itu yang disebut sebagai jurang generasi yang terdapat di antara generasi yang terdahulu dan sesudahnya. Jadi apa yang Profesor Naqib Alatas buat adalah sebenarnya, dan dulu beberapa tahun lepas sempat saya wacanakan dengan Ustaz Iqbal perihal ini, bagaimana islamisasi ilmu pengetahuan sebenarnya adalah sesuatu yang dapat saling mengukuh dengan fikih tahawulat Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Sebab islamisasi ilmu pengetahuan dan pemikiran Profesor Naqib Alatas secara umumnya adalah bertujuan untuk meluhurkan semula pandangan alam Islam, yakni mengembalikannya semula pada umat muslimin, membuang kesan-kesan pensekularan, yakni menyempurnakan semula akidah, mengukuhkan akidah, mengukuhkan akhlak, dan dibahaskan semula peranan ilmu tasawuf sebagai sumber sistem pendidikan dan sebagainya. Ini kalau kita dapat memahaminya secara lebih lengkap, kita akan lebih tersedia untuk mendepani cabaran zaman. Dan cabaran kita ini memanglah cabaran iman dan cabaran ilmu. Sebab nanti bila mana apabila isyarat-isyarat atau tanda-tanda yang lebih besar nanti akan datang, yang akan diuji adalah pada peringkat iman kita, pada peringkat ilmu kita. Dan iman dan ilmu itu adalah saling berkait rapat. Jadi persediaan yang paling rapi yang dapat kita laksanakan adalah untuk memperkukuhkan binting iman bagi diri kita. Itu yang dapat kita katakan sedikit sebanyak tentang akhir zaman. Wallahu a'lam. Apakah faktor tentera Islam dapat membuka semula kota Mekah? Ini perlukan kajian yang mendalam, perbahasan yang cukup panjang lah berkenaan dengannya. Tentulah pertamanya adalah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang menyatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Ini bila mana datang bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dan pembukaan kota Mekah. Tapi kalau ditinjau, yakni bantuan Allah Subhanahu Wa Taala itu datang dengan asbab. Datang dengan beberapa asbab, yakni Allah Subhanahu Wa Taala huwal musabbibul asbab. Tetapi asbab-asbab yang telah Allah letakkan di situ sebenarnya dapat
kita gunakan sebagai sumber inspirasi bagi kita sekiranya kita berkehendak untuk mengulangi kejayaan yang sama. Tentulah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mendidik generasi yang paling baik, iaitu piawaiannya dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, iaitu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya mendidik generasi yang terbaik. Pertamanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar. Dan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu menuntut ilmu. Yang sekiranya tidak memiliki ilmu, nanti amar ma'ruf dan nahi mungkar tak dapat dilakukan dengan sempurna. Yang ini boleh jadi dengan kehendaknya untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, bahkan boleh menimbulkan lebih banyak kekacauan dan kekeliruan dan kerosakan. Belum lagi ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap generasi yang pertama itu tadi. Bagaimana dibentuk masyarakat Madinah itu pun sebenarnya banyak perkara yang dapat kita pelajari daripadanya. Antaranya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatu padukan di antara Muhajirin dan Ansar, membina kekuatan mereka dari segi sistem pendidikan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan ashab suffah untuk menghafal Quran dan untuk mengaji daripada agama Islam. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutamakan aspek menulis dan membaca. Belum lagi dan lain-lain aspek itu. Sebenarnya kalau kita mengaji Al-Quran, maksudnya secara berterusan kita akan perhatikan bagaimana di dalam Al-Quranul Karim itu ada sebuah blueprint, ya, yang menyatakan kejayaan sehinggalah terzahirlah kemenangan di kota Mekah itu. Ada lagi? Okey, sekiranya tak ada, waktu pun dah lebih daripada 6.30. InsyaAllah sekiranya kita ada rezeki dan umur, kita bertemu lagi besok hari. Dan insyaAllah sekiranya ada soalan dipersilakan untuk diajukan. Dan sekiranya saya mampu jawab, saya akan usahakan. Sekiranya tidak, mohon maaflah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.